Selamat sejahtera, Wanakum Tajahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik, iaitu rasuah. Seringkali kita dengar dekat negara kita ini ada satu budaya yang tidak dapat dihapuskan, iaitu budaya rasuah. Dan di sini saya ingin memberi pendapat saya dengan apa yang saya fahami rasuah di negara kita. Dan sebelum itu saya ingin menyatakan beberapa indeks yang berkaitan dengan rasuah, iaitu indeks persepsi rasuah CPI negara kita di tangga 61 dari 180 negara, dan skor dia 47, iaitu kita dapat B ataupun C lah . Di sini apa yang terjadi hari ini, bila kita lihat kerajaan madani yang dipimpin oleh PMX kita, iaitu Perdana Menteri yang ke-10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerap kali kita dengar daripada mulut beliau, beliau akan hapuskan rasuah, banteras rasuah, ingin membantu negara, dan perkara itu amat saya hormati, seperti mana semua rakyat menjunjung Anwar Ibrahim ini untuk menghapuskan rasuah di negara kita. Sebab ini adalah satu penyakit di negara kita. Sebab kerap rakyat dengar daripada pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh di dalam negara yang dikatakan ada kedudukan yang tinggi, sering kali kita dengar. Dan bila saya katakan tadi, sudah jadi budaya Malaysia, itu jadi budaya rasuah ini sudah menyerap sebagai satu budaya di Malaysia, sehingga tidak dapat dihapuskan di banyak peringkat. Yang apa yang dimaksudkan ataupun apa yang didefinisikan dalam budaya ini maksud dia cara hidup, kemajuan fikiran, ataupun sesuatu tamadun yang dibentuk oleh manusia untuk menjadikan tauladan dan pedoman hidup. Bila kita dengar daripada golongan-golongan elit sendiri, sudah menjadi trend di mulut orang elit bila berkaitan dengan rasuah. Dan bila terkait di isu rasuah, banyak yang kita dengar daripada kumpulan-kumpulan tokoh, iaitu seperti Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin, Najib Razak, Tun Mahathir, dan pelbagai tokoh-tokoh, Tengku Adnan, dan Ahmad Mazlan. Banyak kerap kali rakyat dengar daripada mulut-mulut orang elit ataupun pemimpin politik. Tapi apakah kesudahan rasuah ini di negara kita? Sebab apa persoalan saya di sini yang jadi mangsa ataupun yang jadi tertanya-tanya, apakah tindakan susulan berkaitan dengan isu jana wibawa, dengan Yayasan Akal Budi. Rakyat menantikan keputusan sebenarnya, sebab kita di negara kita ada SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Itu yang digambarkan dalam dasar untuk membenteras rasuah sebenarnya. Dan bila saya ada beberapa persoalan, sebab persoalan ini saya rasa setiap rakyat Malaysia di pemikiran mereka menjadi satu pola pemikiran. Persoalan dia, apakah dasar yang dikatakan proaktif yang diberikan kerajaan sekarang atas apa yang berlaku atas rasuah ini? Rata-rata ramai yang menyokong, memberi pendapat dan bukti-bukti sentimen politik. Ini rasuah, itu rasuah pemimpin, ini rasuah. Sebab apa saya katakan ini adalah sentimen politik? Bila yang berkaitnya hanyalah orang politik yang terkait dalam isu-isu dana yang besar, ataupun berjuta-juta, ataupun bertrilion, ataupun tujuan politik semata-matanya untuk kita rakyat bercakap dan bagi pendapat atas teori konspirasi mereka untuk serangan politik masing-masing. Ini dapat 90 juta, ini dapat 11 juta. Sebab ini nampak seperti teori konspirasi. Sebab bila ada satu kepimpinan yang berkuasa, tidak perlu, saya rasa sebagai rakyat, saya pun tidak perlu mendengar kata-kata sudah, sebab ini bukan plot pembangkang. PMS ini bukan daripada plot pembangkang, dan beliau sekarang sudah menjadi kerajaan. Kurangkan bercakap, lebihkan bertindak. Sebab berkuasa, atas kuasa itu kamu boleh bertindak, sebab mahkamah di sini bebas dan kehakiman di sini bebas. Bila bebas, bagi satu kelonggaran untuk mereka bertindak atas apa yang dilaporkan. Tak payah perlu kita hari-hari sembang macam kedai kopi, sembang saya akan hapuskan rasuah, saya akan hapuskan rasuah, saya akan banteraskan rasuah. Sebab perkara itu tidak wujud dah. Sebab saya rasa kita lupakan topik rasuah, kita pergi ke tempat yang lain, ataupun kita membangkitkan isu ataupun sistem yang lain daripada rasuah ini.
Ya, sebab banyak lagi masalah. Bila kita lihat di media sosial, di berita, seolah-olah kerajaan Madani ini menunjukkan rasuah saja masalah di negara. Ya, sampai ke diplomat pun mereka bawakan isu rasuah ini untuk memalukan negara. Sebab bagi saya rasuah ini ada, semua negara ada rasuah, bukan Malaysia saja yang terkait dalam rasuah ini. Tetapi apa yang membawakan Malaysia ini viral ataupun jadi trend di rasuah ini untuk mata pandangan dunia, iaitu kes 1MDB. Sebab satu dunia tahu Malaysia ini terkait dengan rasuah yang dibangkitkan 1MDB. Ya, itu yang rakyat sendiri tahu, sendiri maklum. Tapi apa yang saya mahu hari ini, apa yang saya mahu, pertama yang persoalan saya, apakah yang akan terjadi jika bercakap saja tanpa ada tindakan? Kita tahu ada SPRM. Biar kita bagi satu keputusan ataupun satu kelonggaran tugas pada SPRM untuk menyiasat perkara-perkara ini. Sebab rasuah ini bukan satu perkara yang baru di negara kita yang terjadi. Sebab apa? Bila dalam kerajaan sendiri pun ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam rasuah ini, bagaimana orang dalam kerajaan boleh bersembang pasal hapuskan rasuah? Sebab ini masalah. Sebab saya lihat benda ini sebagai masalah. Ya, jika begitu, ya, ini pendapat ketiga saya ataupun perkara yang saya perlu bangkitkan yang ketiga. Jika begitu, ya, bubarkan SPRM. Sebab apa saya katakan bubarkan SPRM? Wujudkan satu negara bebas rasuah. Ya, bebas rasuah, kita bagi rasuah sesuka hati dan memberi semua kelonggaran untuk rasuah. Jadikan budaya untuk masa akan datang. Sebab apa? Bila kita lihat daripada segi tindakan ataupun daripada siasatan, daripada kelonggaran mahkamah ataupun kehakiman, terlampau lemah kita nampak di situ. Sebagai rakyat tidak boleh ditipu sebab sekarang ini dunia sosmed. Rakyat sendiri boleh mengkaji di pelbagai sumber sebenarnya. Sebab apa? Masa akan datang mungkin lebih mudah kita bantras, ya, ataupun kita memberikan kebenaran, ya, kebenaran untuk rasuah ini bebas di seluruh Malaysia. Sebab mudah, sebab dah jadi budaya. Kita jadikan dia budaya yang kekal. Tidak ada masalah. Sebab apa? Bila kita nak hapuskan, bagi peluang untuk bercakap sahaja, bukan untuk bertindak. Ini ambil rasuah, itu ambil rasuah, sampai ke sudah rakyat dengar teori konspirasi daripada ahli politik sahaja, bukan daripada rakyat sendiri. Sebab rakyat sendiri suka dengan isu-isu sensasi panas seperti isu-isu artis di Malaysia. Sebab ini lebih pada teori konspirasi, hanya bercakap tanpa ada bukti, hanya bercakap tanpa ada tindakan, dan bercakap akan hapuskan rasuah. Sampai ke hari ini kita tidak tahu apakah dasar ataupun cara yang boleh dihapuskan. Ya, betul, kalau betul nak hapuskan rasuah, ini pendapat yang keempat. Kalau betul nak hapuskan rasuah, jangan double standard. Ya, jika lihat sejarah di manakah datangnya rasuah ini, bila kita tengok definisi rasuah, di manakah puncanya datangnya rasuah ini? Di manakah puncanya datangnya rasuah ini untuk merosakkan sistem negara kita ini? Ya, sistem negara kita ini yang berperlembagaan dan berdaulat. Punca itulah kita perlu cari sebenarnya, bukan punca daripada individu saja. Sebab apa? Bila saya lihat di agensi-agensi kerajaan sendiri pun ada terlibat dalam rasuah yang besar-besaran, seperti mana SPRM sebelum ini memberi satu sumber di YouTube mereka, di Facebook mereka, berkaitan dengan pejabat awam lah di Selangor, di Selangor ataupun di mana-mana negeri. Pejabat awam itu adalah paling banyak menerima rasuah. Sebab apa? Bila di peringkat bawah ataupun di peringkat daerah kita mulakan untuk mencegah ataupun membantras rasuah, saya rasa sebagai rakyat, untuk pemikiran saya, lebih mudah untuk sampai ke peringkat pusat. Ya, boleh sampai ke peringkat pusat untuk kita menghapuskan rasuah ini sebenarnya. Bila kita memekak ataupun melawan-lawan di pentas yang besar yang tak ada fungsi pun, ya, seolah-olah memalukan negara, seolah-olah memalukan jati diri seseorang. Lebih baik kita mula daripada daerah, daripada satu negeri. Sebab bermulanya masalah ini di daerah. Sebab saya sendiri pernah mengalami dan pernah mendengar tumahan-tumahan. Bila ada tumahan begitu, contoh di sini ada yang katakan pejabat Tanah Jelebu ini makan rasuah, ya, pejabat majlis daerah ini makan rasuah. Saya tak nak menuduh mereka ataupun memfitnah mereka. Sebab itu saya bertindak atas saluran undang-undang ataupun sistem yang sedia ada untuk membuktikan adakah mereka betul-betul salah. Kalau mereka tak salah, mereka boleh jelaskan dalam satu surat dengan saya, mereka tidak menerima rasuah dan mereka bekerja atas kejujuran sahaja. Benda ini mudah sebenarnya.
untuk dibangkitkan ataupun untuk diperjelaskan, tetapi tidak dapat penjelasan yang begitu di mana-mana agensi kerajaan sekalipun. Tetapi bila kita dengar di SPRM, indeks ataupun kajian-kajian yang dibuat oleh SPRM, banyak pejabat awam. Tapi bila di daerah pula kita tidak dengar pula siapa yang ambil rasuah, di manakah bermulanya rasuah dan daripada mana puncanya rasuah. Itulah penting untuk pejabat-pejabat awam mengkaji, ataupun orang-orang politik ataupun elit-elit politik yang selalu bangkitkan isu ini mengkaji. Sebab daripada peringkat bawah pun kita tak boleh nak mulakan, bagaimana kita nak sampai ke peringkat pusat. Dan bila saya lihat banyak yang berkaitan dengan politik punya rasuah, ya, orang politik ini dia tak suka dengan orang ini, dia akan kaitkan dengan rasuah. Bila dia tak suka dengan orang itu, dia akan kaitkan dengan rasuah, dan pelbagai tumahan dan pelbagai kisah-kisah fitnah akan ditimbulkan untuk kemenangan politik mereka ataupun politik point mereka. Benda ini yang kita perlu hapuskan sebenarnya. Sebab apa? SPRM ini adalah satu badan bebas, biar dia kerja bebas. Kita buat laporan, biar dia bekerja. Jangan kita heret dia setiap kali di parlimen, setiap kali di mana-mana pentas yang untuk kita berbahas. Sebab saya rasa SPRM ini ataupun agensi ini bukan untuk perbahasan. Agensi ini untuk bertindak atas salah laku atau dalam salah guna kuasa, mengambil rasuah dan mengambil imbuhan-imbuhan seperti duit berjuta-juta, bertriliun-triliun. Sebab apa? Bila kita lihat di negara kita ini adalah salah satu negara yang sumber pendapatannya begitu tinggi, dan kita bukan memiliki KLCC saja, ya, bukan kita memiliki Petronas saja, dan kita memiliki banyak sumber pendapatan seperti minyak sawit, minyak petrol dan hasil galian petroleum, ya, berkaitan dengan getah, banyak hasil. Bila ikutkan dalam kita punya indeks negara ataupun dasar apa orang kata, dasar pendapatan negara, kita punya pendapatan untuk setahun trilion. Ikutkan negara kita ini boleh setanding dengan Brunei, sebab duit yang dihasilkan daripada penghasilan bumi di negara kita yang tercinta ini, Malaysia, begitu banyak, bukan sedikit. Tetapi di manakah duit itu pergi? Sampai ke hari ini rakyat masih susah merempat di negara sendiri, sampai tidak ada tanah, tidak ada rumah, dan sanggup bergadaikan maruah untuk meminta sedekah, meminta alung. Jika betul apa itu yang tindakan kerajaan untuk membanteras kemiskinan, kemiskinan ataupun rasuah ini, tidak wujudlah satu istilah rakyat susah. Sebab di sini majoritinya orang Melayu. Bila diorang kaitkan dengan rasuah, mereka akan kaitkan dengan orang Melayu. Sebab di situ akan jadi satu sistem resis. Tapi sebenarnya majoriti, kita ikut di sini majoriti sebenarnya, bukan ikut daripada segi bangsa. Majoriti orang Melayu yang mengambil rasuah, dan majoriti yang susah atas B40 ataupun yang termiskin pun Melayu. Kita dekat situ ada pro and kontra. Di situ kena lihat semua segi, ya, bukan daripada segi rasuah saja. Bila orang Melayu juga yang ambil rasuah, yang susah pun orang Melayu. Bila saya lihat lagi, bila atas kajian saya membaca buku-buku berkaitan dengan sejarawan, tokoh-tokoh sejarawan, tokoh-tokoh pejuang, ya. Dulu mereka ada satu sifat memperjuangkan negara, sebab nak dapatkan negara ini balik atas tangan kuasa mereka. Bila yang datang memerintah ini tidak ada sifat perjuangan, dan dia orang tidak bersusah payah untuk mempertahankan negara pada dulu kala, mereka akan ambil mudah, sebab mereka dapat negara ini mudah. Bila dapat mudah, rasuah ataupun segala sistemnya mereka akan permudahkan daripada wang ringgit sebenarnya. Ya, mudah. Sebab perjuangan dulu itu tidak ada dah. Pasal itu saya bangkitkan isu-isu berkaitan dengan sejarah kemerdekaan, untuk kita dapat balas balik apa yang mereka bagi pada kita. Sebab ini adalah tanggungjawab mereka untuk kita. Tetapi bila kita sendiri abaikan, bila kita sendiri tidak ambil perhatian, tidak ambil peduli, siapa lagi? Kita rakyat Malaysia atas dalam perlembagaan dan warga negara Malaysia. Kalau kita tak ambil tindakan untuk hari ini dan memberikan pendapat ataupun kritikan untuk hari ini, bila? Sebab kritikan pendapat ini adalah untuk membina sebenarnya. Bila tanpa kritikan, baik kita jadi Korea Selatan, ya, tidak boleh bercakap. Kebebasan bercakap ataupun kebebasan bersuara itu disekat. Kita ini negara demokrasi yang dipimpin oleh